Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Pengerusi, saya ingin merujuk butiran B6 050 100 Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dengan peruntukan sebanyak 1 bilion 147 juta 796 ringgit. Sesuai dengan fungsi JAKIM itu sendiri, antaranya memantapkan penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam di peringkat negeri dan persekutuan. Saya ingin bangkitkan bantuan geran kepada sekolah agama rakyat sebanyak 20,000 yang diumum oleh Menteri Keuangan dalam pembentangan bajet tempoh hari. Dan sekolah yang terlibat pada waktu itu, sebab menurut PM Yang Berhormat Tambun, bantuan itu diberi semula kerana ditarik balik oleh Perdana Menteri pada waktu itu pada tahun 2002, dan mulai 2003 sekolah-sekolah agama rakyat yang dulunya dapat bantuan daripada kerajaan tak dapat bantuan lagi. Sekolah yang terlibat adalah 260 buah sekolah dan pelajar yang terlibat 74,000 di peringkat rendah dan menengah, dan guru-gurunya lebih kurang 5 hingga 6,000. Sebelum ditarik balik pada tahun 2003, sekolah agama rakyat dapat bantuan per kapita dari kerajaan pusat, bantuan bayaran makan pelajar asrama, juga bantuan alatan pembelajaran kembali hidup dan sebagainya. Purata setiap sekolah agama rakyat mendapat bantuan per kapita dari kerajaan pada waktu itu lebih kurang 100 ke 105,000, bahkan ada yang dapat 300,000 berdasarkan jumlah murid. Jadi saya ingin tanya, adakah yang dimasukkan bantuan 20,000 itu bantuan yang sebagaimana pernah diberikan oleh kerajaan pusat pada tahun sebelum 2002? Kalau itu 20,000 yang diberikan, yang diumumkan oleh PM memang tak cukup untuk sekolah-sekolah agama rakyat. Sebenarnya daripada 260 buah sekolah agama rakyat yang ditarik bantuan per kapita, sekarang ini 223 sudah menjadi sekolah agama bantuan kerajaan. Mereka dapat bantuan dengan pelbagai-bagai bantuan guru, bantuan pembangunan dan sebagainya. Hanya kira-kira lebih kurang 50 ke 60 buah sahaja sekolah di seluruh negara yang tidak menjadi SABK. Sekalilah yang patut dibantu oleh kerajaan, tapi tidak padan dengan jumlah 20,000. Ada setengah sekolah muridnya 100 orang, 200 orang, 300 orang. Adakah dengan 20,000 tak cukup? Jadi saya mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri Keuangan mengkaji semula peruntukan sebanyak 20,000 supaya digandakan ataupun ikut balik bantuan per kapita yang pernah mereka dapat pada tahun sebelum 2002 mengikut kepala pelajar itu sendiri. Seorang mungkin dapat RM60, RM70 atau RM100 bergantung jumlah pelajar yang ada di sekolah tersebut. Dan satu lagi, di sekolah-sekolah agama rakyat yang bukan SABK, mereka mohon untuk supaya turut dikecualikan yuran peperiksaan SPM, STAM ataupun STPM sebagaimana kerajaan kecualikan ke atas sekolah-sekolah kerajaan. Jadi apa salahnya yuran peperiksaan SPM dan STAM juga turut dikecualikan ke atas sekolah-sekolah agama rakyat ini. Yang kedua, isu berkaitan dengan penyelarasan sekolah-sekolah agama rakyat. Pertama, dulu saya sudah bangkitkan, tapi saya semak melalui guru-guru kafa, penggunaan buku-buku kerja dan juga yuran-yuran yang dikenakan masih tidak diselaraskan. Ini membebankan tanggungan ibu bapa apabila berlaku pertukaran sekolah kerana pindah tempat kerja, terpaksa beli buku baru. Guru-guru masih rendah bayaran allowance, tidak dibantu dengan kerja pengkeranian. Kebajikan mereka juga tidak dijaga. Guru kafa sukar untuk dapat pinjaman bank untuk tujuan membeli kenderaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebab allowance-nya sangat kecil dan tidak boleh ditulis gaji, hanya semata-mata allowance, menyebabkan pihak bank tidak meneruskan pinjaman untuk mereka membeli motor atau kereta sesuai dengan keupayaan mereka. Mereka juga tidak ada pencen setelah berkhidmat walaupun mengajar lebih 30 tahun. Kadang-kadang guru kafah diugut hanya kerana menyokong parti pembangkang dalam pilihan raya. Itu hak mereka untuk menyokong mana-mana parti pembangkang. Itu hak mereka untuk berpolitik asalkan tidak cuai menjalankan kewajipan di sekolah. Akhir sekali, saya juga bersetuju dengan saran supaya Padik Muntah, saya pun setuju dengan Padik Muntah. Okey, tak apa. Isu nak sokong tak nak sokong itu di luar, tapi di sekolah tak boleh. Di sekolah tak boleh. Yang jadi isu sekarang kita dengar, saya tak bagi laluan ulangan yang berpolitik dalam sekolah. Saya tak bagi laluan, tak faham ke? Saya tak bagi laluan. Saya sependangan dengan
Parit Bunta, di luar tak ada masalah, sokonglah mana-mana parti. Tapi dalam sekolah tidak boleh berpolitik. Terima kasih sahabatku Parit Bunta. Ulangan tak reti peraturan, orang tak bagi duduklah. Jadi ahli parlimen apa tak reti peraturan? Saya cukup kesal dengan ulangan yang mengganggu oleh berhujah tanpa kebenaran. Speaker, tolong ambil tindakan. Pengurusi. Saya tambah seminit lagi. Tambah seminit, 2 minit pengurusi. Dia ganggu 2 minit tadi. Tak apa bagi seminit. Okey. Satu lagi. Saya minta pandangan Menteri Hal Ehwal Agama untuk supaya doa kunut nazilah dan takbir Parit Bunta, kalau yang tidak saya bangkit lagi boleh? dibenarkan oleh Menteri Pendidikan. Parit Bunta, boleh? Boleh seminit lagi? Pertama, Boleh seminit lagi? saya harap Menteri Hal Ehwal Agama tidak menghalang pelajar-pelajar sekolah agama daripada melakukan takbir dan juga doa kunut nazilah kerana ia diajar oleh sunnah Rasulullah SAW. Takbir ialah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Tak Maha betul besar. ni, tak betul. Dia ketika Menteri. Silakan. sabarlah Menteri, waktu gulung boleh jawab lah. Pun tak kerti peraturan ke? Waktu jawab nanti boleh jawab. Saya tak tanya Menteri Komunikasi, saya tanya Menteri Hal Ehwal yang jaga agama. Ini seorang menteri yang tak kerti peraturan. Mengapa tidak dibenarkan? Sedangkan ia sunnah Nabi yang diajar oleh Rasulullah. Ketika umat Islam ditimpa Parit Bunta, musibah dalam saya bentuk mohon bala penjelasan, Parit Bunta. seperti serangan penyakit. Parit Bunta. Dan juga musibah umat Islam dibunuh. Bangi, ni bukan hulu langat. Bangi. Mohon penjelasan sikit. Saya tak bagi. Tak bagi? Saya tak bagi. Tak pernah bagi sebelum ni? Tak pernah. Saya tak bagi. Peraturan, speaker. Urusi Okey. peraturan. Jadi Mengelirukan, tak payah baca doa lah. Mengelirukan. nazilah, Mengelirukan. Kenyataan dia tu mengelirukan. Fitnah. 36-12. Fitnah dalam Dewan Yang Mulia ni. Tak betul tu. Parit Bunta ni. Sallallahu Parit alaihi Bunta wasallam. ni. Ni peraturan. Jadi, apa Mengelirukan. salahnya? Mengelirukan Dewan ni. Apa ni membaca ustaz doa macam ni ni? Parit Bunta. Mengelirukan Dewan ni. Tak betul ni. Ni mengelirukan Dewan ni. Parit Bunta ni. Parit Bunta duduk. Hai, ulangan. Semua duduk. Aku nak suruh dia duduk. Semua duduk. Ulangan selesai. Ni Berhutang. Gangguan. Habiskan lah. Saya nak habiskan ayat ini berkaitan dengan isu doa kunut nazilah. Kalau tak betul nanti boleh jawab waktu penggulungan, bukan sekarang. Jangan ganggu saya. Saya cuma nak beritahu doa kunut nazilah ini Parit Bunta. disunatkan untuk dibaca ketika solat fardu. Sebab kita menuntut dalam doa tersebut supaya Allah memberi pertolongan dan kemenangan Baik. kata umat Parit Islam Bunta. Palestin Dah, masa dan dah. Allah membinasakan, menghancurkan Zionis Israel rahmatullah yang menganiaya umat Islam setiap hari, Okey. membunuh umat Islam setiap Asli hari. pengurusi, Jadi saya harap peraturan jangan Dewan, ada Tan Sri. halangan Siapa yang tak benar kan? 36-12. Saya yang tak benar kan? Kunut Mana-mana nazilah. ahli yang mengeluarkan pernyataan yang mengelirukan Parit Bunta Dewan ni bawa cerita solat lawak bina betul lah. Bawa majlis. cerita tak betul ni Parit Adakah Bunta Parit ni. Bunta cuba untuk mengelirukan Dewan? Speaker suruh Sungai Petani duduk. Semua duduk. Ha? Ulangan? Diri. Termasuk juga Parit Bunta dah habis. Ha. Baik, saya jemput.